pertamanya, bisikan ini apabila muncul waktu-waktu yang berkaitan dengan adanya tindakan kita mengurungkan diri, terkurung ataupun terbelenggu dengan pelbagai kegiatan pergerakan, maka perkara yang akan muncul adalah bisikan. Perkara yang akan muncul adalah sangkaan. Jadi kita perlu mengenali jenis-jenis bisikan yang hadir supaya kita dapat mana yang boleh diterima, mana yang boleh ditolak, mana yang boleh ditapis, mana yang kena tidak perlu dilayan langsung. Jadi bisikan, rata-rata kita tahu kita ni ada bisikan atau disebut lamah. Bisikan ni bahasa lainnya lamah. Jadi lamah ini jelas maksudnya kalau ada lamah atau bisikan menunjukkan keadaan diri kita ini dalam sentiasa adanya nyawa lagi. Orang yang tiada nyawa saja tiada bisikan. Orang yang tiada nyawa saja tiada bisikan. Satu, orang yang tidak sedar diri dia bernyawa saja tidak ada bisikan. Siapa orang yang tidur? Mana ada orang tidur ada bisikan? Jadi orang yang masih jaga, orang yang masih kita kata berjaga, orang yang waras, orang yang hidup, maka mereka ni ada bisikan. Hatta orang yang ada penyakit berkaitan bisikan, contoh skizofrenia sekalipun, mereka ni ada bisikan. Jadi kat sini kita kena kenal pasti bisikan yang macam mana yang perlu kita ambil tahu, bisikan yang macam mana yang perlu kita perlu tepis saja. 5 kedudukan bisikan yang ada dekat diri kita. Kita kata-kata kita ada 5 benda ni. Cuma kita je tak sedar. Cuma apabila kita tahu benda ni, next time kita tahu dah nak membezakan perbuatan kita dengan niat kita, kat situ kita nak tahu macam mana nak datangkan bisikan tu. Nombor 1, maratib. Kedudukan pertama, al-hadis. Al-hadis maksudnya lintasan. Satu lintasan yang datang. Lintasan ni maksudnya kita baru macam alah bestnya kalau dah kahwin, alah bestnya kalau ada anak. Dia macam tu lintasan. Jadi benda tu terlintas saja. Dia ada macam umpama angin yang berlalu. Andai kata yang pertama ini, al-hadis ini terperangkap ataupun dia masih lekat, maka dia pergi yang kedua, dipanggil khatir. Khatir ni lintasan yang berlega-lega. Benda tu dia berulang-ulang. Tak best lah aku tak dapat. Tak best. Rasa tak syok lah aku tak dapat. Khatir yang mana khatir yang tidak khatir yang tidak lenyap, khatir yang tidak lenyap, yang berlega-lega dan akhirnya menjadi suatu bentuk. Menjadi suatu bentuk, maka dia panggil hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni maksudnya berlaku secara dia panggil taraddud. Taraddud ni dia berbolak-balik. Kamu buatkan jadi macam ni, tak buatkan jadi macam ni. Dia macam tu, taraddud. Hadisun nafsi ni maksudnya berbolak-balik. Ia berbolak-balik. Tadi berlega-lega, ni berbolak-balik. Maksudnya benda itu sudah ada kat depan. Maka kat sini jadi bisikan hati. Hatiku berkata-kata, kalau tak buatkan tak dapat. Kalau buatkan rasa macam rugi pula. Dia main macam tu. Berbolak-balik. Yang keempat, maratib yang keempat al-hamma, iaitu keinginan. Tarji'il fi'il. Iaitu menghasilkan, iaitu cubaan menghasilkan perbuatan. Iaitu al-hamma, iaitu dia ada keinginan kat sini. Dia timbul satu keinginan dah. Maka bila ada keinginan kuat, dia ada cubaan. Cubaan itu apabila ada keinginan kuat, dia ada cubaan. Dia pergi maratib yang kelima bila ada cubaan tu, yang dipanggil sebagai azimah, itu azam. Bila kena faham tuan-tuan, hamma ini keinginan, azam ini tekad. Azimah yang kelima ni tadi azam, iaitu tekad. Dia tekad nak benda tu. Maka bila ada cubaan dan menuju pada tekad, maka mereka ini terdiri pada galangan apa nak jadi jadilah. Apa nak jadi jadilah masa ni. Maka dari sini tuan-tuan, kalau ni mana kita kena tengok orang daripada 1, 2, 3, maratib 1, 2, 3, lazimnya mereka akan duduk dalam keadaan bila perkara ini perkara yang lara, maka dia menuju pada nombor 1, lalai dan tutup.
Sebab mereka terperangkap, lalai dan lupa. Asal saja bila kita kata khatir ataupun kita kata hadis tu tadi benda yang baik, maka dia terus pergi azimah, pergi pada azimah. Tapi bila dia mengikut rentak satu, maka perkara ini akan menuju kepada pergi pada lalai dan lupa, kerana dia terpesona, terpusing-pusing ke tempat yang sama. Lalai, lupa. Jadi dia tak boleh bezakan mana baik mana buruk dah masa tu. Yang dia nak adalah kepuasan hati dia. Lain, apa dia? Yang paling risau ni, yang nombor 2 ni, iaitu selain pada lalai dan lupa, dia pergi was-was. Kenapa timbulnya penyakit was-was, tuan-tuan? Kerana orang ini selalunya terperangkap pada tingkatan yang ketiga. Pada tingkatan yang ketiga, iaitu hadisun nafs. Sebab itu penting, ini penting dalam psikoterapi. Ini penting dalam psikoterapi. Kalau kita nak buat terapi untuk orang yang ada masalah berkaitan dengan was-was, dari sini kita nak cungkil permasalahan mereka. Okey, diri kita sendiri pun kita ada was-was pun, dari sini kita nak cungkil exact problem, kat mana datang punca problem.